Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 29 Disember 2022. 2 hari saja lagi untuk kita menjengah masuk ke tahun baru. Ya Allah. Anda bertemu dengan kami dua, saya Sofia, juga bersama dengan Afad. Afad, macam mana masuk tahun baru ini? Bersedia? Saya memang sentiasa bersedialah untuk memasuki tahun 2023 ini. Sebab apa? Sebab mungkin ramai di antara kita yang ingin macam nak meninggalkan tahun 2022 ini dan mereka nak sambut 2023 ini dengan pelbagai perkara-perkara yang mungkin mendatangkan banyak hikmah dan juga banyak perkara-perkara yang mungkin dapat menggembirakan hati semua pihak. Walaupun hari ini yang mana kita mungkin nak bercakap mungkin tentang tragedi lah kan. Sebab apa? Sebab setiap ujung tahun ataupun bulan Disember setiap tahun memang kita akan dikabarkan dengan berita-berita buruk. Dan untuk tahun ini kita dikabarkan berita buruk itu adalah berlaku di Jalan Genting Batangkali, di mana berlakunya tanah runtuh di Fathers Organic Farm. Dan berlakunya pada 16 Disember lalu yang untuk sedikit imbasan kita lah seramai 92 mangsa keseluruhan. 61 ditemui selamat dan 31 terkorban, antaranya 18 dewasa, 13 kanak-kanak dan seorang bayi berusia 1 tahun. Jadi hari ini kita sebenarnya bukan bergembira bukan perkataan, tetapi satu nafas lega kerana kita akhirnya dapat menemukan mangsa terakhir bagi tragedi ini. Dan kita hari ini akan mendapatkan fokus anda untuk kita meninjau dan mendalami bagaimana anggota keselamatan kita bertungkus lumus sepanjang proses SAR itu, tak mengira rasa penat lelah mereka dan akhirnya menemui orang kata putus kejayaan dalam tragedi ini. Betul. Peristiwa berlaku 16 Disember. SAR operasi mencari dan juga menyelamat dijalankan selama 9 hari, melibatkan ramai keanggotaan daripada pelbagai pihak dan juga termasuk unit anjing pengesan K9 ataupun K9 yang telah pun ditugaskan di sana. Dan apa yang kita mungkin boleh gambarkan dekat sini, dalam 31 mayat yang dijumpai itu, dan rata-ratanya adalah dijumpai oleh anjing K9 ini. Dan seperti mana kita tahu bahawa anjing ini harus mendapatkan pelbagai pujian kerana ianya berbati tanpa penat lelah. Dan kita dapat perhatikan inilah salah seekor daripada anjing yang digerakkan dalam operasi mencari dan juga menyelamat di sana. Dan anjing ini merupakan watak utama dalam usaha pencarian yang memerlukan kepakaran yang tiada tandingnya, malah berbanding peranti moden pun tak boleh digunakan. Anjing ini yang digunakan sebenarnya. Ya, berulang kali di kawasan yang sama selama berhari-hari sepanjang SAR itu. Hari ini kita akan bersama dengan rakan tugas kita, Hanif Miswan, yang kini berada di lokasi untuk memperkenalkan apakah unit anjing pengesan K9. Kita terus persilakan Hanif Miswan. Ya, selamat pagi. Kami kini berada di unit pengesan K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan ini adalah demonstrasi yang ditunjukkan oleh kedua-dua anjing pengesan yang telah pun banyak berbakti dalam negara kita baru-baru ini, sebab kita tahu berkenaan dengan peristiwa tragedi tanah runtuh di Jalan Batangkali dan juga Genting Highlands. Dan ini adalah 2 ekor anjing yang turut sama terlibat, iaitu Frankie dan juga Lady. Jadi ini demonstrasi yang ditunjukkan oleh pegawai bomba yang juga bertugas di sana untuk search and rescue. Secara basic searchnya, asasnya untuk mencari mangsa sama ada selamat ataupun tidak ketika kejadian runtuhan dan juga di kawasan runtuhan bangunan ataupun kawasan tanah runtuh lah. Dan ini tentang bagaimana standard operasi prosedurnya, SOP-nya untuk mereka pergi berada di kawasan kejadian dan dengan tugasan yang diberikan bukan sahaja kepada anjing-anjing K9 ini, tapi juga kepada pengendalinya, handlernya. Dan kita akan bersama-sama dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan bagaimana tugasan mereka, apa sumbangan yang telah dilakukan dan apa rutin yang perlu dilakukan oleh pegawai bomba ini untuk melatih anjing yang sangat istimewa ini yang telah pun berbakti tidak kira pada masa dan juga kawasan. Dan kita nak saksikan terlebih dahulu sedikit bingkisan yang disediakan berkenaan dengan bakti mereka ketika kejadian tanah runtuh di Batangkali.
Wira tidak didendang. 6 ekor anjing pengesan K9 milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta 5 daripada unit lain menjadi antara tonggak utama dalam misi pencarian mangsa tragedi tanah runtuh di Batang Kali 16 Disember lalu. Mengimbau kembali detik hitam, runtuhan cerun yang melibatkan 92 mangsa berlaku sekitar jam 2 pagi memusnahkan 3 tapak perkemahan milik Fathers Organic Farm. Kejadian menyayat hati itu juga meragut nyawa 18 dewasa dan 13 kanak-kanak, manakala 61 lagi mangsa dilaporkan selamat. Selain daripada anggota penyelamat, beberapa ekor anjing K9 turut memainkan peranan besar sepanjang 9 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Haiwan terlatih ini mempunyai kepakaran dalam mengesan mayat yang tertimbus di dalam tanah di bawah batuan mahupun air. Bagi memastikan pengesanan dilakukan secara efektif, pasukan unit K9 direhatkan setiap 30 minit selain daripada melakukan tugas secara bergilir. Dengan bantuan anjing-anjing pengesan, anggota penyelamat dapat melakukan penggalian dengan segera selepas mendapat tindak balas daripada unit khas ini. Mari kita kenali Frankie, Denti, Pop, Blake, Lady dan Gross dengan lebih dekat bersama penjaganya secara eksklusif di Malaysia hari ini. Ya, kembali bersama dengan saya Hanif Miswan di sini dan itu antara pengenalannya tentang anjing-anjing pengesan K9 yang digunakan, yang ditagih khidmatnya ketika kejadian di Batang Kali baru-baru ini selama 9 ke 10 hari dan mendapat perhatian ramai sekali rakyat Malaysia, netizen yang semua melahirkan rasa kekaguman dan juga rasa berterima kasih lah berkenaan dengan sumbangan mereka ini, termasuklah kepada pegawai-pegawai bomba kita yang terlibat. Dan ini antara usaha bersepadu yang sangat cemerlang dilakukan oleh agensi kita yang terbabit dan antaranya adalah pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, unit pengesan K9 antaranya yang sangat-sangat beroperasi di sana. Dan saya nak perkenalkan ketiga-tiga individu watak penting yang menjadi think tanker, yang menjadi penyusun strategi untuk melihat kepada kawasan yang sangat besar ketika kejadian tanah runtuh itu. Saya perkenalkan satu persatu ya, seorang demi seorang. Pegawai Bomba Tinggi 2 Tuan Ravi Permal bersama dengan kita. Selamat pagi Tuan. Ya, pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Pegawai Bomba Tinggi 2 Tuan Chandran Raju juga bersama kita. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Ya, dan di hujung sana adalah Pegawai Bomba Kanan 1 Tuan Muhammad Salmi bin Jaafar. Selamat pagi Tuan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami ketiga-tiganya. Mungkin saya nak mulakan dengan Tuan Ravi terlebih dahulu ketika kejadian di Batang Kali tempoh hari. Bagaimana sebenarnya panggilan pertama itu kepada pihak bomba terlebih dahulu, kepada Tuan Chandra, bagaimana sebenarnya? Okey, kami terima panggilan daripada Pusat Pengurusan Operasi dari Putrajaya. Jangkaan dalam pukul 4.20 pagi. So kita gerakkan satu pasukan. Saya sebagai pegawai operasi pada masa itu, kita gerakkan dengan anggota 3 orang dengan 2 ekor anjing. Apabila sampai di tempat operasi di Batang Kali pada jam pukul 5.50, pada masa itu operasi penyelamatan, operasi surface searching sedang dijalankan. Oleh itu kita diarahkan standby, and then setelah selesai surface searching di mana oleh anggota-anggota penyelamat, pada jam pukul 7 kita diarahkan untuk membuat pencarian di tempat kejadian. Jam 7 pagi itu barulah selepas surface searching itu dilakukan, barulah operasi diteruskan. Tuan, prosedurnya, kebiasaannya kalau berlaku tragedi sebegini, apa yang menjadi perkara pertama ataupun bagaimana menyusun strategi untuk mencari dan menyelamat ni Tuan? Okey, yang perkara pertama, sampai di tempat kejadian, kita akan dapatkan maklumat daripada pegawai operasi yang in charge yang sebelum kita sampai. Apabila dah terima ni, so kita akan buat saisap di kawasan kejadian. So selepas buat saisap di kawasan kejadian, dan kita akan aturkan strategi macam mana nak start operasi tersebut. Di situ. Untuk yang tragedi macam apa tu, tanah runtuh macam ni, kita akan gunakan teknik dig and sniff. So di mana kita akan minta excavator yang ada sana untuk korek, dan selepas tu kita akan lepaskan anjing untuk buat pencarian di kawasan yang tersebut. Dig and sniff tu adalah menghidu dan juga mengorek tanah tersebut, kawasan tersebut. Dan kita akan lepaskan ni
anjing untuk mengidu. So supaya senangkan pada pihak penyelamat untuk fokus di tempat yang kita ni. Yang macam apa tu tujuan utama yang kita gunakan anjing ni untuk memperkecilkan kawasan pencarian kami ini. Ada skop yang perlu dicari dengan lebih terperinci dan khusus. Okey, Tuan Salmi, mungkin kita nak kongsikan sebab tu antara skot kedua yang hadir, bagaimana situasinya bila melihat, sebab ada yang kata seluas 3 padang bola sepak secara penuh di kawasan tersebut dan memang dah tahu dah ini K9 lah ni yang perlu dideploy untuk dilakukan tugasan ini. Okey, terima kasih. Sebenarnya apabila saya sampai lebih kurang dalam jam 10 pagi lah, kita bertolak lebih kurang dalam 8.30 daripada sini, dan saya sampai di sana keadaan agak-agak orang kata sedih dan kadang-kadang sukar sebab keseluruhan tanah yang turun tu dah meliputi keseluruhan kawasan yang dikenal pasti ada campsite kat sana. Jadi kita telah dibagi kepada 4 sektor, sektor A, B, C dan D. Jadi K9 pada fasa itu ditugaskan untuk mencari kawasan sektor C, di mana di situ dia kuatiri banyak mangsa yang tertimbus. Jadi setelah dibuat pencarian menggunakan permulaan pada anjing-anjing dan dikenal pasti tersebut pun, macam yang Encik Rabi cakap, kita akan menggunakan excavator, kita akan menggali dan seterusnya kita akan hantar anjing untuk mengidu. Itu. Dan ianya memang merangkumi selama 9 hari, 10 hari pencarian tersebut, Tuan? Ya, betul. Benda tu. Okay, dan kita melihat juga kepada strategi ini bila dah berada di tempat lokasi. Saya percaya setiap lokasi berbeza, kawasan yang berbeza strategi ini. Macam mana usaha bersepadu itu dilakukan bersama dengan anjing-anjing pengesan? Berapa ekor yang secara keseluruhannya digunakan? Kalau boleh, Tuan Chandran? Maafkan saya. Okey. Keseluruhan anjing yang kita gunakan adalah 6 ekor. Kita bagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama akan fokus kepada sektor A dan kumpulan kedua akan fokus dekat sektor B dan kumpulan ketiga akan fokus dekat kumpulan sektor C. Pada waktu yang sama? Pada waktu yang sama. So gerakan operasi ini akan berjalan lancar lah. So tidak ada gangguan daripada menjalankan operasi ini lancar. So apa-apa makluman kita akan bagi kepada PKB, Pusat Kawalan Bomba. So apabila anjing mengesan atau interest akan maklumkan kepada pegawai operasi di sana, so untuk menggali atau sniffing again. Right. Dan itu antara taktik dan strategi, dan mereka ni adalah tim tanker yang terlibat secara dasarnya untuk operasi ketika di Batang Kali. Terima kasih banyak. Tapi sebenarnya kita akan berkenalan dengan lebih lanjut, terutamanya kepada hero-hero kita bersama dengan handler mereka untuk kejadian ataupun tragedi tanah runtuh di Batang Kali. Kita nak berehat seketika, selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan. Terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Okay, thank you. Okay, Tuan, thank you.